Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk bahagi ukuran panjang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 183. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2 untuk bahagian uji diri. Soalan pertama, bahagi. Okey, untuk A, 245 mm atau mm bahagi 7 bersamaan berapa cm dan berapa mm. Okey, jadi kita buat betul lazim untuk soalan A. Jadi cikgu dah buat awal-awal dah betul lazim ni. Okey, jadi kita akan bahagi 7 lah. Okey, macam mana cara dia? Okey, jadi kita tengok 24. Seperti biasa kita kena ada sifir. Jadi kita akan cari nombor yang hampir dengan 24 untuk sifir 7. Okey, jadi kita senaraikan 7, 14, 21, 28. Okey, jadi yang hampir dengan 24 iaitu 21. Jadi kita akan tulis 3. Kemudian kita tulis 3 kali 7, 21. Kita tulis semula 21 dekat bawah dan kita tolak. 4 tolak 1 tinggal 3. 2 tolak 2 habis. So, biarkan. Okey. Kemudian kita turunkan pula 5. Jadi nombor yang baru iaitu 35. Kita sambung sifir kita 7, 14, 21, 28 dan 35. Okey. Ada kat sini iaitu 5 Sifir 7, 5 kali 7, 35. Jadi memang ada sini. Jadi tulis 5. Kemudian kita darab balik 5 darab 7 dapat 35. Dan kita tolak. Okey, kemudian selesai. Sifar lah. Okey, bermaksud jawapan untuk soalan pertama A ni, 1A ni iaitu 35 mm. Okey, oleh kerana soalan ni nakkan kita jawab dalam cm dan mm, jadi 35 ni sudah melebihi beberapa cm ya. Jadi macam mana cara dia, kita akan tolak. Okey, tapi nak tolak berapa? So kita buat sini 30 kat sini lah. 35 kita akan tolak gandaan untuk cm ke mm. Jadi cm ke mm maksudnya 1 cm bersamaan 10 mm. Maksudnya dia darab 10. Jadi oleh kerana 35, jadi kita akan tolak berapa? Kita buat sifir 10 lah. Okey. 10, 20, 30. Jadi kita akan tulis 30 lah. Okey. Sebab dia bersamaan 3 cm. Jadi kita tolak 30, maka yang tinggal ini ialah 5. Dan 5 ini ialah 5 mm. Okey, jadi kita keluarkan jawapan ini dalam bentuk ayat, iaitu 3 cm, 5 mm. Okey, ini dia jawapan untuk soalan yang pertama ni, untuk soalan A. Okay, so saya tulis sekejap. Ni A. Oops. A. Kita sambung soalan B. Okay, ni B. 67 km bahagi 5. Dan jawapannya berapa km dan berapa m. Maksudnya meter. Okay. Jadi ini betul lazim dia. Kita bahagi. Kita perlukan sifir 5. Oleh kerana 6 sudah pastilah 1 kan. Ni sifir dia. Macam mana? 5, 10 kan. So 5 lah. So 1. Kita tulis 5. Kita tolakkan dapat berapa? 1. 6 tolak 5, 1.
Kita turunkan 7. Sekarang 17. Jadi kalau 17, kita sambung sifir 5. 5, 10, 15, 20. Jadi kita akan ambil 15, iaitu 1, 2, 3. 3 kali 5, 15 3. Kemudian kita dapat 15 dan ini kita tolakkan 7 tolak 5, 2. Okey. Jadi kita dapat jawapannya 13 km. Dan baki 2. Okey, jadi macam mana kita nak buat 2 ni nak bagi 5? So tak boleh kan? Jadi 2 ni kita akan pindahkan ke rumah meter. Okey, sebelum tu cikgu nak alih kejap. Cikgu punya sifir ni. Sekejap, cikgu alih. Alih hujung sikit sini. Okey, kita sambung kita punya kerja tadi. 2 ni ialah 2 km, okey, masih 2 km. Jadi 2 nak bagi 5 memang tak cukup, maka kita akan pindahkan ke sebelah. Sebelah ni tak ada. Sebenarnya sebelah ni ialah M, So kita akan pindahkan dia. Cara dia macam ni, kita tarik dia. Okey, kita tarik ke sana, maksudnya dia bertukar kepada meter. Okey. Jadi 2 km berapa meter? Okey, 2 km ini ialah kita tengok kita punya persamaan. Untuk km nak ke m, kita kena darab. Darab berapa? Darab 1000. Kalau nombor itu 1, 1 darab 1000 jadi 1000 meter. Kalau nombor ni 2, 2 darab 1000 maka kita dapat 2000 meter. Jadi 2 km ini akan menjadi 2000. Okey. Jadi saya tulis sini 2000. Okay, sekarang ini ialah meter. Okey, sekarang kita boleh bahagi, okey. So sebelum tu kita buat garisan sikit sampai hujung. Dia itulah. Sekejap. Ni. Okey. Sekarang kita akan bahagi seperti biasa. Nombor dia ialah 20. Okay, kalau 20, sini ada 20 iaitu 1, 2, 3, 4. So tulis sini 4. Tulis 20. Kemudian tolak dan habis. Oleh kerana ada sifar dekat belakang, kita tak boleh tulis, tak perlu teruskan. Kita terus tulis sifar dan sifar. Dan ini sudah pastilah meter. Okey, jadi jawapan untuk soalan B iaitu 13 km 400 meter. Okey, saya tak perlu tulis keluarkan jawapan sebab dia memang dah terletak macam ni, cantik macam ni. Okey, jadi kita terima jawapan inilah bentuk lazim ni. Okey, ini dia jawapan untuk soalan B. Kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan C. 20 cm 4 mm bahagi 6. Jawapan dalam cm dan mm. Okay, ni cikgu dah tulis dah. 20 cm 4 mm bahagi 6. Jadi kita bahagi satu persatu dahulu. Cm dahulu. Okay, so ini cm 20 akan bagi 6. Bermaksud kita perlukan sifir 6. Jadi 20 kita akan cari 6. 6, 12, 18, 24. Okey, dah lebih. Kalau dah lebih, kita akan ambil kecil daripada 20 iaitu 18. Kalau 18 ni bermaksud 3 kali 6. Jadi tulis 3, tulis 18 dan kita tolakkan. Kita dapat 2 lah, ni 10 kan. Ni habis 1. So, jadi 2. Dan ini dia jawapan dia untuk cm iaitu 3 cm. Kemudian ada baki 2. Kita tak boleh turunkan 4. Sebab apa? 4 ni 4 mm. Jadi 2 ini perlu bertukar kepada mm. Okey, macam mana cara dia? Cm ke mm kita kena darab 10. Kalau 1 cm dia bersamaan darab 10 jadi 10 mm. Kalau 2 cm, soalan ni 2 cm, bermaksud 2 darab 10 kita dapat 20 mm.
Jadi 20 mm perlu diberi kepada unit sebelah. Okey. Jadi kita kena tunjuk sikit anak panah supaya kita tahu ke mana arahnya. So kita akan tulis ke sini. Jadi dia akan menjadi 20. Okey. Dia akan tambah 20. Jadi nombornya yang baru iaitu 24. Okey, cikgu tulis bawah sikit sini supaya kita nak bahagi. Okey. Okey, sekarang 24 mm akan bahagi 6. Jadi kita sambung dengan sifir. 24 ni memang ada sini, iaitu berapa? 4 kan? Jadi kita akan tulis ni 4. Kemudian kita tulis ni 24 semula dan kita tolakkan. Dan habis. Okey. Jadi ini jawapan dia untuk soalan yang C, iaitu 3 cm 4 mm. Okey. Itu dia soalan C. Kita sambung pula soalan D. 7 km 48 m bahagi 2. Ini dia soalan D. 7 km 48 m bahagi 2. Jadi kita perlukan sifir 2. Kita tengok nombor 7. So kita akan buat hampir dengan 7. Okey. Kita senaraikan. 2, 4, 6, 8. Okey, 8 sudah lebih. Jadi kita akan ambil 6. Iaitu 3. Jadi tulis sini 3. Kemudian kita tulis 6. Kita tolakkan dapat 1. Jadi kita dapat jawapannya 3 km 1 baki. 3 km 1 baki. Dan baki ini ialah 1 km. Maka 1 nak bagi 2 tak boleh. Jadi apa kita buat? Seperti soalan C, 1 ini perlu diberi kepada M. Jadi 1 km ini perlu diberi kepada M, perlu bertukar kepada M. Bermaksud, kita tengok jadual kita, km ke M kena darab 1000. Bermaksud, kalau 1 km kena darab 1000, dia menjadi 1000 meter. Okey, jadi soalan ini 1 km, maka kita akan menjadi 1000 lah. Okey, so kita kena pas. Paskan ke sebelah. Kita paskan ke sebelah, kita jadi 1000. Okey. So kita tulis 1000. 1000. Okey, jadi sebelum kita nak bahagi, kita tambah dahulu. Okey. Saya tulis bawah sikit. So kita dapat 1,48. Okey, meter. Okey, sekarang kita akan bahagi dengan 2. Kita ambil 10 terus. So, sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10 ada kat sini iaitu 5. Jadi, tulis sini atas ada 5. Kita tulis 10. Kita tolakkan. Ni masih bahagi kelas. Saya tulis bawah dia sebab dah ada tulisan sini. So, tolak dapat habislah sifar-sifar. Kemudian, kita turunkan 4. Jadi, ada kat sini iaitu 2. Tulis 2. Kemudian tulis 4, tolak dan habis. Kemudian turunkan 8. Okey, ada 8 iaitu 4. So tulis sini 4, tulis sini 8 dan tolak, kemudian habis. Oh, selesai. Jadi kita dapatlah jawapan untuk soalan D, iaitu 3 km 524 meter. Okey. Penting untuk kita tahu penukaran unit dekat sini. Ini je cikgu takut awak confuse kat sini. 1 ni kena jadi 1000. Kemudian tambah nombor yang sedia ada, 48. So kita akan bahagi 1048 dengan 2. Okey. Okey, seterusnya soalan E. 53 cm 6 mm bahagi 4. Dan beri jawapan dalam mm. Okey, jadi untuk soalan E, cikgu dah, seperti biasa, cikgu dah buat bentuk lazim dia awal-awal untuk menjimatkan masa. Jadi kita akan bahagikan dulu unit cm, yang unit yang lebih besar. Kita bahagi dengan 4. Bermaksud, kita kena ada sifir 4. Okey, so
5, kalau 5, sifar 4 bermula dengan 4. Lepas tu 8. Jadi 5 itu sudah, 8 ni sudah melebihi 5. Jadi kita akan ambil 4, iaitu 1. Jadi 1, kemudian kita cakap balik 1 kali 4. Sebab tu kita tulis 4 kat bawah ni. Okey. Lepas tu kita tolak, dapat 1. Kemudian kita turunkan cm. 3 cm ni jadi 13. Kita sambung sifar kita sehingga hampir ataupun lebih kecil daripada 13. Okey, 4, 8, 12. Kemudian berapa? 16. Jadi yang hampir dengan 13, yang lebih kecil daripada 13, iaitu 12. Bermaksud 3 kali 4, 12. Jadi kita tulis ni 3. Kita tulis 12. Kemudian kita tolak. 3 tolak 2 dapat 1. Jadi kita dapat membahagikan unit cm iaitu 13 cm. Dan ada 1 baki cm. Jadi 1 cm ini akan dipindahkan ke unit mm. Okey, 1 cm, kita tengok jadual kita kat penukaran unit. 1 cm untuk menukarkan kepada mm, kita akan darabkan dengan 10. Kalau 1 cm darab 10 bersamaan 10 mm, maka 1 ini akan dipindahkan kepada mm menjadi 10 mm. Okey. Okay, kita pindahkan dulu. Okey, kemudian kita tulis nombor yang baru untuk mm, dia akan bertambah 10. Jadi 10 tambah 6, kita dapat 16. Okey. Jadi okey, saya tulis sini 16. Oh, sinilah 16. Okey, sekarang kita sambung dengan sifar 4 iaitu 16 bahagi 4. 16 bahagi 4, okey, kat sini ada iaitu 4. 4 kali 4 16 kan. Kita cakap macam mana? Berapa kali 4 jawapan 16? So dia jadi 4 kan. So tulis 4. Kemudian tulis 16. Kemudian kita bahagikan. Tolakkan. Kemudian habis. Jadi kita dapat 4 itu sebagai 4 mm. Okey, kita dah menjawab jawapan soalan E iaitu 13 cm 4 mm pada dasarnya, pada permulaan. Tetapi kita tidak dapat menjawab secara penuh yang sepatutnya sebab soalan nak dalam mm. Bermaksud 13 ini kita kena tukarkan kepada mm. Tadi cikgu dah cakap 1 cm bersamaan 10 mm. Maksudnya cm nak ditukarkan kepada mm kena darab 10. So kalau soalan E, jawapan ini 13 cm, maka apa yang kita akan buat? Kita akan buat 13 ini akan didarabkan dengan 10. Jadi 13 kita darab 10, kita dapat berapa cm? Kita dapat 130. Macam ni 13 ni kita cuma darab 1 saja. Jadi dapat 13 lah juga. Kemudian tambah sifar. Okey, kita dah menukarkan ni, kemudian kita tambahkan dengan 4. Okey. Jadi kita buat sekali lagi bentuk lazim. Kita tulis 130 mm akan tambah 4 mm. Okey, dan kita gariskan. Okey, jadi apa jawapan dia? Sifar tambah 4, 4 lah. Kemudian ni 3 dan ni 1. Okey, kita dah dapat menjawab secara penuh soalan E iaitu 134 mm. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan F. 89 km 250 m dibahagikan dengan 3. Bersamaan berapa km dan berapa m ataupun meter.
Jadi seperti biasa, saya buat dulu dia punya bentuk lazim. Jadi kita kena bahagikan kepada dua bahagian. Pertama dalam km, kemudian dalam m. Jadi kita bahagi dahulu unit yang lebih besar, iaitu km. 89 akan bahagi 3. Bermaksud kita perlu ada sokongan sifir 3. Kita tengok nombor pertama, nombor 8. Jadi kita akan buat sifir 3 yang hampir dengan 8. Okay, kita senaraikan. 3, 6, 9. Okey, kalau dah lebih kita berhenti. Okey. Jadi kita akan ambil 6. 6 ini 2 kali 3, 6. Jadi kita tulis di 2. Kemudian kita tulis balik 2 kali 3. Ada setengah murid dia tulis darab sini 2 darab 3. So tulis, tak ada masalah Okey, so tapi setengah buku dia tak tulis pun. Okey. Tapi nak tulis dia membantu kita. Kita tulis 2 kali 3, 6. Kemudian kita tolakkan. 8 tolak 6 dapat 2. Kemudian kita turunkan 9. Jadi nombor sekarang ialah 29. 29 akan bahagi 3 berapa? Maksudnya berapa kali 3? Jawapan dia 29. Jadi kita kena senaraikan sifir kita. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan 27. Okey. Kemudian memanglah 30 tapi kita senaraikan sampai 9 saja. Okey. Jadi nombor yang hampir 27 iaitu 9. Okey. Jadi kita tulis ni 9, kita tulis 27. 9 kali 3 27. Kita tolakkan dapat 2. Jadi jawapan untuk unit pertama km bahagi 3, 29 km dan ada baki 2 km. Jadi seperti soalan sebelum ni, soalan E, baki ini kita perlu pindahkan kepada meter. Dan baki ini ialah 2, dia mewakili 2 km. Jadi km ditukarkan kepada m, maksudnya km nak tukar m kena darab. Darab berapa? Darab 1000. Okey. Ingat km ke m 1000, liter ke ml 1000, kg ke g pun 1000. So sama saja, okey. Jadi 2 ni akan jadi 2000 lah sebab dia 2 darab 1000 2000, okey. So kita pindahkan dulu. Okay, kita pindahkan kat sini. Kita tulis nombor yang baru. Nombor yang baru dia jadi 2000 So 2000. Ini meter lah. Okey. Jadi kita tambahkan nombor yang baru iaitu 2250. Okey. So tulis 2250. Okay, inilah nombor yang kita akan bahagi seterusnya dengan 3. Okay, kita tengok 2 tak boleh, kita akan ambil nombor sebelah 22. 22 yang hampir dengan sifir 3. Yang lebih kecil 21 Jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tulis 7 dekat atas ni. Kita tulis 21. Kita tolakkan. Dapat 2 tolak 1 dapat 1. Kemudian kita turunkan 5. Jadi berapa? Jadi 15. 15 berapa kali 3? Jawapan dia 15. Okey, ada kat sini. Iaitu 5. Jadi kita tulis sini 5. 5 kali 3 dapat 15. Okay. Bila kita tolakkan, habis sifar. Kemudian ada satu sifar dekat sini. Jadi dia tidak membawa maksud, kita akan tulis sifar juga. Okey. Jadi tulis sifar. Okey. Kemudian kita letaklah unit yang terakhir ni meter. Okey. Ini dia jawapan untuk soalan F. Okey. Jawapannya iaitu 29 km 750 meter. Okey.
dia terus jawapan ni, so tak payah tulis lah. Tak payah kita salin balik. Okay, kemudian E ni takut awak keliru, jawapannya yang bawah ni Yang bawah ni. Kenapa? Sebab dia nakkan kita jawab dalam meter, okey? Milimeter. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan berikutnya. Soalan 2. Lengkapkan jadual. Okey, kat sini ada bentuk segitiga sama sisi dan juga bentuk poligon ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi, ini ialah sebuah heksagon. Okey. Okay, sekarang dia tulis tu jumlah panjang dawai digunakan. Maksudnya ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Jadi dia bermaksud jumlah panjangnya 86 cm dan 4 mm. Okay, yang sebelah nanti kita selesaikan. Kita tengok panjang satu sisi. Bermaksud 86 cm 4 mm ni sisinya jumlahnya hasil tambahnya 3. Jadi soalan nak satu sisi, bermaksud 86 cm 4 mm akan bahagikan dengan bilangan sisi. Jadi kita tulis kat sini ada berapa sisi? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi sebab itulah cikgu kosongkan dulu. Apa yang kita nak tulis, kita akan tulis bahagi dengan 3. Okey. Okey, sekarang kita dah dapat buat bentuk lazim ni. Kemudian kita akan bahagi ikut unit yang lebih besar dahulu, cm. Kemudian barulah mm. Okey. Kita akan ambil 8 bahagi 3. Bermaksud kita kena ada sifir 3 sebagai bahan sokongan. Okey, jadi 8 kita tulis 3 dulu. Lepas tu 6, lepas tu 9. Okey, dah terlebih. Jadi kita akan terlebih pada 9. Jadi kita akan ambil 6. Kenapa kita tak boleh ambil 9? Sebab selepas ini kalau kita tulis 9, kita nak tolak dah tak boleh dah. 8 nak tolak 9 tak boleh. Jadi sebab itulah rasional dia kena ambil nombor yang lebih kecil daripada 8. Jadi 6 lah. Okey. Bila 6 kita tengok sini 1 kali 3, 2 kali 3. Tulis 2. Jadi 2 kali 3, 6. Kemudian kita tolakkan. 8 tolak 6 dapat 2. Kita turunkan 6. Sekarang kita dapat nombor dia 26. Kita sambung dengan sifir 3, 6, 9. Lepas tu 12, lepas tu 15, lepas tu 18, kemudian 21, kemudian 24 dan akhir sekali 27. 27 tak boleh lah. Sebab 27 itu sudah lebih besar daripada 26. Jadi kita ambil 24 iaitu 8 kali 3. Jadi tulis 8. 8 kali 3, 24. 2, 4. Kemudian kita tolakkan. 6 tolak 4 dapat 2. Okey, kita dah membahagi unit pertama cm iaitu jawapannya 28 cm dan baki 2. 2 ini masih 2 cm. Okey, kalau baki kita akan pindahkan kepada sebelah. Unit sebelah ialah mm. Okey, kita tengok sini, ini cm. Jadi cm nak ke mm, dia kena mendarabkan dengan 10. Kalau 1 cm ditukarkan kepada mm, 1 kali 10 jadi 10 cm. Kalau soalan ini 2, jadi 2 cm akan darab 10, dia akan menghasilkan 20. Jadi 20 itu dalam unit mm. Jadi seperti biasa kita akan pindahkan 20 tu kepada unit mm. Okey. So kita dapat nombor yang baru 20. Okey. Okay, sekarang kita tambahkan dengan nombor sedia ada iaitu 4. Jadi dia menghasilkan 4 dan 2. Okey, 24 mm. Okey. Jadi 24 ini akan bahagi 3. Okey. Tengok sifir kita, kalau 24 ada kat sini, 8. Jadi kita akan tulis 8 dekat atas ni.
Kemudian 8 kali 3, dia tetap 24. Macam mana kita nak tahu jawapan kita betul atau salah? Kebiasaannya jawapan ini dia tidak ada baki. Okay? Macam ni. Jadi kita yakinlah memang inilah jawapan dia. Okay? Jadi 8 ini 8 mm. Okay? Inilah dia jalan kira berserta jawapan untuk soalan nombor 2 untuk yang pertama, iaitu 28 cm 8 mm. Okay? Jadi macam mana kaedah video ini berlangsung atau dijalankan? Awak buat dahulu, kemudian kalau awak tak tahu, kemudian awak rujuk and then pause balik. Okay? Dia bukan sekadar menyalin, awak cuba buat dulu, lepas tu tak tahu, awak pause, awak tengok. Okay? Bukan maksud juga awak berhenti, awak tengok video macam tu. Bukan setiasa tengok video macam tu. Okay? Okay, kita dah menjawab soalan pertama untuk nombor 2. Kita sambung dengan soalan seterusnya. Kat sini ialah bentuk hexagon macam saya kata. Kita tengok sisi dia ada berapa dulu. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 hexagon sekata yang mempunyai 6 sisi yang sama panjangnya. Okey. Jadi jumlah panjang dawai ni iaitu 73 cm 2 mm. Soalannya, panjang satu sisi bentuk tu. Maksudnya bentuk ni satu sisi berapa? Okey, jadi cara dia, kaedah dia, jumlah panjang dibahagikan dengan sisi. Okey, jumlah dia yang ni lah, 73 cm 2 mm bahagi dengan 6. Okey, jadi kita akan tulis 6 kat sini. Okey, saya ulang lagi sekali, kenapa 6? Kerana ada 6 sisi. Jadi kita akan bahagi 6. Bermaksud kita kena ada sifar 6. Okey, sekarang kita bahagikan 7 bahagi 6. Okey, tengok sifar tadi atas sikit. Jadi 6, 12. Dah lebih lah memang. Jadi jawapan dia 1 lah, 6 lah kan. Jadi tulis 6. Sebelum tulis 6, tulis 1 dulu. Kemudian 1 kali 6, 6. Kemudian kita tolakkan, dapat 7 tolak 6 dapat 1. Kita turunkan 3. Nombor sekarang 13. Jadi kita sambung lagi. Kita dah boleh agak jawapan ni memang 12 sini. Kalau kita tambah lagi memang akan terlebih. Okey. Walau macam mana pun kita tulis juga 6, 12, 18 kan. Memang terlebih. Jadi akan ambil 12 iaitu 2 kali 6. Jadi tulis sini 2. Kita salin balik 12. Kemudian kita tolakkan. 3 tolak 2 dapat 1. Okey. Kemudian 1 tolak 1 habis. Jadi ini je jawapan yang bahagian pertama, unit pertama dalam cm. 12 cm dan baki 1. Okey, seperti biasa, baki ini perlu ditukarkan kepada unit sebelah iaitu mm. Jadi 1 cm ini berapa mm? 1 cm ialah 10 mm. Maka 1 ini akan bertukar menjadi 10. Okey, kita pindahkan. Okey. 1 ni kita pindah ke atas ni. Okey. Jadi kita tulis nombor yang baru iaitu 10. 10 ini akan tambah 2. Menghasilkan 12. Okey. Jadi tulis 12. Di bawah ni Okay, sekarang sifar 6. 12 bahagi 6 ada sini 2 kan. Jadi kita tulis sini 2 lah. Kemudian kita tulis sini 12. Dan kita tolak dan habis. Okay, so 12 ini apa dia? 12 mm. Okay, kita dah menjawab soalan 2 untuk soalan 2 tapi soalan yang kedua juga. Jadi jawapannya ialah 12 cm 2 mm. Okey. Jadi dengan berakhirnya soalan tadi, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk bahagi ukuran panjang untuk muka surat 183. Baiklah, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan dan juga kesilapan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.
dan jumpa lagi.